Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke C4D Melaya. Saya Rosli Abdul Ghani. Di sini seterusnya kita akan kongsikan pula antara kaedah serta teknik asas sebagai penghasilan kesan khas simulasi 3D Liquid Fluid Dynamic di dalam persekitaran aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21, yang mana akan melibatkan kaedah penggunaan alatan third party plugin dari jenis Reflow di dalam aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21 kali ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita lihat dulu contoh fail kerja projek yang bakal sama-sama kita hasilkan di sini nanti. Ini dia contoh hasil kesan simulasi 3D Fluid Liquid Dynamic, yang mana dapat kita hasilkan dengan mudah dan pantas di dalam persekitaran aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21 melalui sokongan alatan third party plugin dari jenis Reflow di dalam Cinema 4D kali ini. Baiklah, di sini untuk mempercepatkan proses tutorial kita di sini, apa kata kita buka contoh fail kerja projek, yang mana di sini dapat kita lihat terdapat satu objek gelas beserta satu unsur pelantaian dan beberapa unsur sumber pencahayaan serta satu objek dua objek sky, fizikal dan juga sky, yang mana objek gelas ini dapat kita capai ataupun kita buka dan perolehi menerusi pautan menu window content browser. Dan dari sini bolehlah kita membuka pilihan preset objek yang disediakan kepada kita menerusi panel alatan bagi content browser kali ini. Ini dia, terdapat pelbagai contoh objek gelas yang dapat kita gunakan. Baiklah, untuk mempercepatkan masa, apa kata di sini kita lihat kaedah ataupun aliran kerja bagi penghasilan simulasi 3D Fluid Liquid Dynamic dengan alatan third party plugin bagi Reflow, yang mana dapat kita capai menerusi pautan menu utama bagi Reflow yang ada di atas ini. Baiklah, di persekitaran senario 3D kita sini, kita klik pada ataupun kita capai menu Reflow dan kita buatkan satu scene yang baru bagi simulasi Reflow kita di sini. Dan dari sini bolehlah kita pergi sekali lagi kepada menu Reflow dan masukkan satu objek emitter dari jenis circle. Seret circle emitter tersebut ke atas. Dan di sini kita dapat melihat beberapa titik kuning yang disediakan kepada kita di sini dari objek emitter yang ada di dalam property objek yang di sini. Pergi kepada tab bagi objek dan di sini kita dapat tentukan size ukuran bagi objek emitter yang hendak kita gunakan di sini. Dan seterusnya kita perlu posisikan kedudukan objek emitter tersebut supaya partikel yang dikeluarkan dari simulasi fluid liquid dynamic kita di sini nanti akan turun ke bawah dan memasuki gelas yang ada di sini. Sekarang bolehlah kita cuba rewind dan mainkan hasil kesan simulasi yang telah kita perolehi setakat ini. Itu dia. Ianya tidak berlanggar ataupun tidak ada kesan collision di antara gelas dan juga unsur pelantaian yang ada di sini. Ini dia unsur pelantaian dan juga objek gelas. Pilih kedua-dua objek gelas dan juga unsur floor plane tersebut. Dan unsur gelas dan floor plane, klik kanan dan dari menu bagi objek text yang ada di sini, pergi kepada property bagi Reflow tag dan dari sini masukkan satu fungsi text bagi collider dan klik kanan sekali lagi, pergi kepada Reflow text dan masukkan satu objek tag bagi volume. Kemudiannya cuba rewind dan mainkan hasil kesan animasi ataupun simulasi Reflow yang telah kita perolehi setakat ini. Itu dia, nampaknya sedikit terkeluar. Dari sini kita perlu pilih objek volume. Kedua objek volume yang ada pada unsur pelantaian dan juga objek gelas, dan nyatakan nilai collision geometry kepada high. Dan sekarang cuba rewind
Dan kita lihat hasil kesan simulasi yang itu dia, tiada lagi zarah-zarah partikel yang terkeluar daripada gelas kita di sini. Dan dari objek emitter yang ada di sini pergi kepada tag bagi objek dan juga emission. Di sini pertama sekali dapat kita nyatakan adalah nilai bagi kelajuan ataupun speed, dan juga nilai bagi vertical dan random scale untuk membentuk paparan zarah-zarah partikel bagi simulasi real flow kita di sini. Itu dia, amat menarik sekali. Dan di sini kita juga boleh cuba percepatkan sedikit kelajuan partikel kepada 250. Itu dia. Dan sekarang dengan objek ataupun scene bagi real flow telah dipilih, pergi kepada pautan menu bagi real flow dan masukkan satu objek measure untuk kita menyertakan paparan subobjek geometri yang mewakili zarah-zarah partikel yang mana dapat kita lakukan proses rendering di sini seterusnya nanti. Itu dia, amat menarik sekali dan amat mudah. Dan di sini kita cuba perbesarkan. Itu dia. Untuk langkah seterusnya dengan objek scene bagi real flow telah pun dipilih, pergi kepada objek measure yang baru kita masukkan di sini tadi. Pertama sekali kita boleh setkan nilai resolution kepada medium, dan kita juga boleh nyatakan nilai smooth kepada nilai yang kita kehendaki, dan kita juga boleh menyatakan nilai thinning untuk kita membesar ataupun mengecilkan size object measure bagi taraf partikel real flow kita di sini sekarang. Dan untuk langkah seterusnya, pilih objek fluid yang ada dari senarai objek real flow yang ada di sini. Dari ruangan type, kita disediakan dengan beberapa jenis hasil kesan fluid yang mana terdiri dari liquid SPH, liquid PVD, liquid granular, viscosity, dan juga viscous elastic, di mana setiap jenis hasil kesan simulasi fluid yang ada di sini akan memberikan kesan-kesan yang berbeza untuk hasil kesan cecair ataupun fluid yang ingin kita hasilkan, seperti air ataupun susu ataupun madu dan sebagainya lagi. Dan di sini barulah kita nyatakan nilai resolution kepada 4, dan kita tinggalkan nilai yang lainnya. Tidak, kita dapat melihat hasil kesan simulasi yang amat menarik. Seterusnya, aktifkan objek scene bagi real flow kita di sini. Pergi kepada menu real flow. Di sini kita akan cuba gunakan satu fungsi dimensions yang mana ianya berfungsi sebagai satu alatan modifier ataupun deformer yang mana bakal merubah ataupun membentuk hasil perubahan, kesan perubahan kepada hasil simulasi bagi zarah-zarah partikel dengan objek measure yang telah kita masukkan kepada simulasi real flow kita di sini. Pertama sekali kita pilih fungsi dimensions dari jenis gravity untuk kita menyatakan nilai gravity kepada hasil kesan simulasi kita sini. Itu dia, kita dapat melihat yang ada daya tarikan di mana telah pun dinyatakan kepada objek measure kita di sini, dan kita boleh cuba kurangkan kepada 400 dan cuba rewind. Itu dia. Serta kita juga boleh sekali lagi kita kurangkan sedikit lagi kepada 200, ataupun kita boleh aktifkan objek emitter dan kita cuba rotate supaya hasil zarah partikel yang bakal dikeluarkan akan berlanggar dengan bahagian tepi objek gelas kita di sini.
dan kemudiannya ianya akan terus jatuh ke bawah pada permukaan gelas tersebut. Dan sekarang cuba rewind dan mainkan hasil simulasi yang telah kita hasilkan setakat ini. Itu dia. Ianya akan itu amat menarik sekali. Dan seterusnya aktifkan objek scene bagi real flow, pergi kepada pautan menu bagi real flow kita di sini. Dan seterusnya masukkan fungsi demand dari jenis noise fill untuk kita menyatakan hasil kesan noise kepada keseluruhan simulasi real flow dan juga objek measure. Itu dia, amat menarik sekali. Dan dengan objek scene masih lagi dipilih, pergi kepada pautan menu real flow dan masukkan pula fungsi demand dari jenis surface tension untuk kita mengubah lagi hasil permukaan objek measure bagi simulasi real flow kita di sini, yang mana kita dapat melihat hasil kesan cahaya ataupun liquid yang amat menarik telah pun terhasil kepada simulasi real flow kita setakat ini. Itu dia. Ya, amat menarik sekali. Dan sekali lagi aktifkan objek real flow kita di sini. Itu dia, amat cantik. Pergi kepada pautan menu real flow dan masukkan satu fungsi demand dari jenis shader untuk kita mengubahkan lagi hasil permukaan geometri bagi objek measure untuk kesan simulasi fluid dinamik dengan alatan plugin bagi real flow di dalam Cinema 4D release 21 kali ini. Itu dia. Kita dapat melihat terdapat zarah-zarah partikel yang terkeluar dari objek gelas kita sini. Aktifkan objek volume pada objek gelas, dan di sini kita perlu nyatakan nilai bagi surface offset, tutup fungsi bagi auto, dan di sini kita nyatakan nilai surface offset secara manual sebanyak 1 cm. Sekarang kita cuba hentikan dahulu dan rewind, kita kecilkan sedikit paparan viewport kita di sini, dan seterusnya cuba mainkan sekali lagi. Itu dia, amat menarik sekali. Dan di sini bolehlah kita cuba ubah nilai-nilai bagi properti pada objek measure, seperti properti thinning untuk kita mengecilkan lagi hasil kesan permukaan geometri pada objek measure tersebut. Dan kita juga boleh cuba ubah properti lain seperti pada objek meter dan juga fluid, yang mana terdapat pelbagai lagi nilai-nilai properti yang dapat kita gunakan untuk kita menentukan hasil kesan simulasi fluid dan juga bentuk permukaannya geometri bagi kesan simulasi fluid dinamik yang bakal kita hasilkan di sini seterusnya nanti. Itu dia, amat menarik sekali. Dan dengan objek scene bagi reflow telah pun dipilih, sekali lagi pergi kepada menu bagi reflow. Terdapat pelbagai lagi fungsi demands yang dapat kita gunakan di sini, seperti fungsi demands bagi D-spline, yang mana boleh kita gunakan untuk menghasilkan kesan simulasi yang mengikuti lakaran garisan spline, dan fungsi demand bagi crown untuk mencipta hasil kesan crown splash ataupun percikan air dengan mudah dan pantas. Dan di sini akhir sekali kita cuba masukkan satu fungsi demand dari jenis drag, yang mana ianya berfungsi sama seperti fungsi friction dan juga drag yang dapat kita temui dari fungsi fizik yang ada di dalam hasil simulasi dinamik seperti rigid body dan juga soft body di dalam aplikasi Cinema 4D kali ini. Itu dia, amat menarik sekali. Dan di sini seterusnya bolehlah kita pergi sekali lagi kepada pautan menu window dan buka kandungan panel bagi content browser. Dan di sini bolehlah kita pilih kategori preset dari jenis material,
dan pilih pula sub kategori bagi liquid. Dan dari sini bolehlah kita pilih mana-mana jenis sumber material yang hendak kita gunakan pada hasil simulasi kita di sini, seperti material bagi milk ataupun orange ataupun kopi dan juga hasil liquid yang biasa. Dan di sini kita cuba syarat sumber material bagi milk yang ada di sini kepada objek measure yang telah kita buatkan hasil kesan simulasi fluid dinamik dengan alatan third party plugin bagi real flow di dalam Cinema 4D release tuan-tuan kali ini. Itu dia, amat menarik sekali. Hasil kesan simulasi fluid dan liquid dynamic yang mana dapat kita hasilkan dengan mudah dan pantas di dalam Cinema 4D release tuan-tuan kali ini. Itu dia, amat cantik sekali. Amat cantik dan amat realistik sekali. Cun. Dan di sini sekarang kita cuba hentikan, dan untuk proses rendering kita cuba besarkan sedikit paparan viewport kita di sini. Itu dia. Dan klik pada property ataupun pembutang bagi render setting. Kita gunakan fungsi standard renderer, pilih fungsi preset output bagi film and video HDTV 1080. Dan di sini kita boleh nyatakan fungsi anti-aliasing kepada property anti-aliasing kepada base, dan nyatakan nilai-nilai property seperti minimum dan maximum level jika kita kehendaki. Di sini kita gunakan fungsi geometri. Dan seterusnya kita juga boleh masukkan fungsi ambient occlusion dengan menyatakan nilai maximum read length kepada 10 cm dan juga kontras kepada 50 cm. Dan kita juga boleh masukkan satu fungsi effects dari jenis global illumination dengan menggunakan fungsi preset bagi no prepass untuk proses rendering yang lebih laju dan pantas. Akhir sekali, pergi klik pada butang effects yang di sini, kita masukkan satu fungsi efek terbaru bagi denoiser untuk membuang hasil kesan-kesan noise yang bakal terhasil dari proses rendering kita di sini seterusnya nanti. Di sini sekarang kita tutup dulu fungsi global illumination dan juga fungsi ambient occlusion. Tutup panel dialog render setting, dan kita cuba mainkan sedikit hasil kesan simulasi fluid kita di sini. Itu dia, amat menarik sekali. Dan di sini sebelum kita melakukan proses rendering, kita perlulah menyimpan hasil file cache bagi kesan simulasi fluid dinamik dengan alatan third party plugin bagi reflow menerusi objek scenes yang ada di sini dari tab berbutang ataupun tab bagi cache. Di sini kita hentikan dulu. Kita perlu nyatakan directory di mana kita hendak simpan dengan file cache bagi hasil kesan simulasi reflow kita di sini nanti. Dan seterusnya kita perlu nyatakan nama file untuk file cache tersebut tadi. Dan akhir sekali bolehlah kita klik pada berbutang cache simulation untuk kita melakukan hasil keseluruhan hasil kesan simulasi untuk disimpan ke dalam file cache ke dalam sistem komputer kita di sini. Dan di sini juga kita juga boleh melakukan proses caching ataupun menyimpan file cache dalam bentuk format mesh, yang mana akan menyimpan hasil kesan geometri mesh yang mana telah terbentuk dari objek-objek ataupun zarah partikel yang terhasil dari kesan simulasi bagi real flow di dalam Cinema 4D release tuan-tuan kali ini. Itu dia, kita dapat melihat hasil size disk cache yang mana kini telah mencapai 300 MB. Dan seterusnya klik butang OK setelah keseluruhan proses caching telah pun berakhir. Dan sekarang bolehlah kita
klik pada butang render to picture view ataupun klik pada butang render untuk kita melihat hasil proses rendering yang mana telah pun kita tentukan dari property render setting, dan juga hasil kesan file cache yang mana telah kita simpankan ke dalam komputer kita di sini tadi. Itu dia, amat menarik sekali. Okey, jadi hanya setakat itu sajalah. Itu dia, kita dapat melihat hasil kesan simulasi yang lebih laju telah pun terhasil. Amat cantik sekali. Telah pun terhasil kepada keseluruhan simulasi fluid liquid dynamic dengan alatan third party plugin di dalam persekitaran aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21 kali ini. Itu dia, amat menarik sekali. Di sini bolehlah kita tambahkan objek-objek lain jika perlu, ataupun kita boleh menekan berbutang alternate view untuk kita melakukan proses make preview dengan menyatakan pilihan fungsi preview mode yang dikehendaki serta pilihan frame dan juga format file video beserta size yang hendak kita outputkan melalui paparan video bagi proses make preview kita di sini. Itu dia, amat cantik sekali. Jadi hanya setakat itulah sedikit perkongsian ringkas bagi hasil kesan khas simulasi fluid 3D dynamic di dalam aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21 yang mana melibatkan penggunaan alatan third party plugin dari jenis Reflow di dalam Cinema 4D Release 21 kali ini. Itu dia, amat menarik sekali. Terdapat pelbagai contoh yang dapat kita lihat dari sokongan laman rasmi bagi channel YouTube yang mana telah memperuntukkan kepada kita pelbagai contoh demo serta paparan preview bagi hasil kesan simulasi fluid liquid dynamic beserta hasil kesan smoke dan fire serta explosion effect dengan alatan third party plugin bagi Reflow di dalam Cinema 4D Release 21 kali ini. Jadi hanya setakat ini sajalah sedikit perkongsian ringkas untuk kali ini berkenaan keadaan serta aliran kerja asas bagi penghasilan kesan khas 3D fluid liquid dynamic dengan alatan third party plugin bagi Reflow di dalam Cinema 4D Release 21 kali ini. Diharapkan ilmu yang kita kongsikan kali ini akan memberikan manfaat serta sedikit info pengetahuan kepada kita semua di sini. Dan pastikan untuk kita melihat dan melayari laman rasmi bagi C4D Malaya serta 3D Malaya untuk pelbagai contoh hasil paparan demo preview serta info maklumat dan bahan tutorial yang lain yang mana telah disediakan kepada kita secara percuma di sini. Jadi sekali lagi terima kasih kerana berkongsi minat dan masa serta kesungguhan untuk sama-sama kita ikuti paparan modul video tutorial yang serba ringkas kali ini. Diharapkan ianya akan memberikan ilmu manfaat kepada kita semua. Sekali lagi saya Rosli Abdul Ghani, terima kasih. Sekian, wassalam.